Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekali lagi, mari kita tonton persidangan meja bulat. Ya, bengkel pempengaruh untuk pertahankan kerajaan Malaysia Madani daripada pembangkang walaun-walaun PAS dan juga Bersatu yang tidak habis-habis cuba untuk menjatuhkan kerajaan hari ini ya dengan menggunakan fitnah, ya, hasutan, menunggang isu bangsa, agama dan sebagainya. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk kita dengar pencerahan-pencerahan daripada tiga panel ini. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah soalan panas. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini bersama. Saya betul-betul sebenarnya terkejut soalan tak diberi langsung pada saya. Tak diberi. Dia tanya soalan yang pertama ni soalan, saya ingat soalan agama kan. Soalan politik, tapi ada juga lah agama kan. Bagaimana kita nak kawal tak ada abang besar yang saya faham soalan tadi kan. Jadi kerajaan yang ada pada kerajaan perpaduan memang tak ada abang besar. Ada siapa boleh tak tahu. Yang ada mana-mana parti yang sangat dominan dan boleh sekeh kepada orang lain. Mungkin dulu ada style macam tu, tetapi sebenarnya bukan kerana, pada pandangan saya, bukan kerana tiada parti yang dominan, tapi kerana semangat perpaduan itu yang dipegang oleh semua parti-parti komponen kerajaan perpaduan atas titah nasihat Yang Mulia Sri Perdana Menteri yang Ketua Agung supaya membentuk kerajaan perpaduan. Jadi bagaimana kawal? Kita kawal dengan apa yang ada, kontrak yang ada yang kita pegang bersama. Perlembagaan kita jelas memberi kebebasan di kepercayaan Islam agama persekutuan. Agama lain perlu diamalkan secara aman dan damai di mana-mana saja. Semua parti politik, walaupun parti Melayu, Cina, India, parti lain itu semua bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebab ia tercatat dalam antara 152 yang tadi kalau 3 agama persekutuan, Islam atau persekutuan. 3, saya bukan peluang, saya suka di lembagaan. Tapi berguru dengan peluang, sikit-sikit tanya peluang. 3, golongan 2, raja-raja, sultan dari peringkat persekutuan agung adalah ketua agama Islam. Kuasa, kedudukan, prerogatif, bidang kuasa tidak tersentuh dan tercacat dalam bangsa. Maksudnya tak boleh cuba. Jadi semua menerima. Begitu bangsa, bangsaan 152. 153 pada 153. Hak-hak keistimewaan orang Melayu dan orang Putra. Jadi semua parti politik kena akur mereka telah sediakan mereka menjunjung perlembagaan. Juga kecualian khas dan raja-raja Melayu perkara 189 tidak tersentuh, tidak terusik. Jadi inilah dia yang mengawal kita dan kita terjemahkan dalam version yang paling baru kepada perlembagaan, kepada hukum negara. Ya, ada objektif, ada prinsipnya, dari kepercayaan kepada Tuhan, kepada lestari kesopanan dan kesusilaan. Itu pegangan yang mengawal. Dan yang terkini kita terjemahkan dalam bentuk 6 prasmanan. Yang paling relevan ialah kesejahteraan. Jika kita mahu negara ini sejahtera, tak perlu ada bangsa. Kalau tak betul, kita bohong. Dan saya nampak bahawa mesyuarat jemaah menteri sangat profesional. Setiap menteri nak buat sesuatu kena bentangkan mesyuarat jemaah menteri. Relevan, memberi faedah pada negara, tidak mencucikan orang, jalan. Kalau tidak, stop. Tak ada bangsa apa bila mereka boleh bercakap. Contohnya kampung Cina
untuk diisytiharkan sebagai apa namanya, UNESCO punya warisan. Ya, menteri berkenaan kita bentang Pak Menteri, Menteri Syura. Okey, maka diputuskan semua yang menteri bahawa bukan satu keutamaan buat masa kini. Sudah ya, tak perlu bangsa. Secara profesional, setiap orang boleh bercakap, boleh argue pandangan dia, dan dia kena pertahankan dalam majoriti, dalam syura, dalam demokrasi, menerima pandangan dia. Kalau tak terima, dia kena tidak. Jadi bagi saya itulah dia yang mengawal kerajaan. Dan boleh jadi bangsa, menjadi saksi. Sekian. Satu jawapan atau ulasan yang baik dari Ustaz juga. Ustaz juga kamu boleh buka TikTok, buka channel Ustaz juga. Ustaz juga banyak bercakap menyentuh mengenai isu keagamaan. Ustaz juga salah seorang salah satulah yang mengembangkan bila berhujah apa dia tak boleh seram. Dia tak akan dianggap Ustaz juga menjadi Ada juga diserang Ustaz DAP. Ustaz DAP, Ustaz macam-macam. Mereka kalau serang Ustaz muda, dia serang politik saja. Dia tak berani serang politik. Ustaz muda yang bawah, lebih hebat dari bawah. Itu yang akan Ustaz muda kita. Kita berjuang Ustaz muda dalam kerajaan ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada Dr. Datuk Azizan. Baik, Datuk. Sebagai orang yang Datuk aktif media sosial, Sikit-sikit. okay, tahu kita tanya pandangan Datuk ini. Apa pandangan Datuk mengenai peranan pengaruh peranan pemain media sosial dalam kerajaan baru ini untuk mencairkan relatif pengitahan daripada program mungkin membina negara bangsa dan sebagainya. Sebab kita tahu hari ini hebat memang kita dapat kita buat ceramah yang datang itu 2,000 orang, tapi kita kalah di media sosial, kita kalah secara relatif, kita tak akan dapat terjemahkan 2,000 yang ada di luar itu di sebab ini rakyat ramai yang tak mudah ceramah. Kita tengok media sosial, kita tengok program-program ini yang video itu forward. Jadi pada doktor, Datuk, macam mana kita peranan pengaruh dalam membawa image dari frontline kerajaan di Indonesia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wan Adi di first time saya jumpa dia face to face. Kalau tak saya nampak dia dalam TikTok ya. Baik, hari ini bila bercakap tentang peranan influencer, satu perkara yang saya nak tekankan di sini ialah tentang pentingnya kita menggarap dan menggunakan naratif yang betul apabila kita muncul dalam social media, TikTok, FB, Insta dan sebagainya. Different social media platform dia memerlukan naratif yang agak sedikit berbeza dan juga pendekatan yang berbeza. Yang ini saya banyak bagi tahu kepada Pak Menteri ya. Masalah hari ini untuk kerajaan perpaduan yang paling obvious, yang paling nyata ialah sentiasa memberi naratif pentadbiran. Kita bercakap seolah-olah Putrajaya ni mengawal semua minda rakyat. Sebab itu hari ini kalau dicerap oleh social media listening, kalau kita menggunakan software untuk kita cerap, bagaimana rakyat merespon atau menerima apa yang kita cakap. Kebanyakan isu-isu yang sepatutnya menjadi buah tangan kita kepada rakyat hari ini tiba-tiba menjadi sebaliknya. Dia jadi counterproductive. Dulu apa saja yang dikatakan oleh PH, rakyat akan bite, dia akan genggam, dia akan gigit, inilah yang betul. Tapi orang yang sama hari ini bila kerajaan buat polisi, orang yang sama hari inilah yang mengutuk balik. Ini pengalaman yang Barisan Nasional UMNO hadapi 62 tahun dulu. Masalah yang sama. Tetapi hari ini masalah ini menjadi semakin rumit kerana penyaluran sistem penyampaian komunikasi adalah melalui social media. Tiba-tiba hari ini kita dulu berlawan BN, UMNO lawan dengan PH, lawan dengan PAS, apa semua, semuanya kreatif.
Segala macam logik keluar. Tapi bila kita jadi kerajaan, kita jadi kaku, kita jadi robot. Kita hanya bercakap seolah-olah kita mewakili Pak Menteri untuk sampaikan kepada rakyat. Betul? Oleh itu, rakyat dah tak faham. Rakyat tak faham. Orang yang sama, dulu kau cerita lain, tapi hari ini naratif pendekatan dah jadi berbeza. Isu yang sepatutnya hari ini, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita tak banyak sangat isu. Kita ada banyak bola tanggung yang kita boleh smash. Tetapi bila sampai kepada rakyat, dia dah jadi lain. Isu GISDH contohnya, sepatutnya isu ini rakyat bersama dengan kita. Betul? Kerana bila kita tanya, bila kerajaan keluarkan statement, rakyat tak mau dengar dah. Tetapi apa rakyat cakap kat bawah? Kerajaan zalim, kerajaan nak merosakkan bisnes orang Melayu. Betul? Bila Datuk Suhaili semalam buat satu PC, semalam atau dua Iqbal buat satu PC bagi tahu aset GISDH ada 52 juta di luar negara. Rakyat lagi mengiyakan. Ini sebab ni lah GISDH ni. Dia buat ekonomi Islam, orang kerajaan sengaja nak hancurkan. Betul? Sedangkan naratif yang sebenar yang patut kita cakap kepada rakyat, ini bukan soal bisnes. Ini soal pertama pemesongan akidah. Kerana aurat Muhammadiyah masih lagi diamalkan dengan kuat. Kedua, berlakunya pelecehan seksual. Berlaku liwat, tetapi dinormalisasi. Alah, 1, 2, 3 je kes. Tapi kenapa nak kena haram? Nampak? Yang ketiga, perhambaan. Sistem perhambaan kepada manusia yang dah lama dipadamkan masa apartheid, tapi hari ini masih berterusan. Kegagalan menyampaikan naratif dan pendekatan menyampaikan naratif yang membuatkan kita hari ini kaku dan rakyat tak faham. Kalau hari itu, sekarang ni isu, saya ambil isu yang relevan. Hari itu PMX turunkan harga telur 3 sen. Pun rakyat tak suka. Betul? Alah, naik minyak 3.35 bagi 3 sen. Bising. Sekarang ni bila nak diapungkan pula, nak diapungkan harga telur, ini Datuk Doktor boleh kongsi lagi. Tiba-tiba berhenti kata nak keluarkan, nak apungkan harga. Itu naratif Putrajaya nak apungkan. Tetapi hakikatnya kalau kita apungkan, kita mungkin dapat harga jauh lebih murah kerana dah jadi kompetitif. Harga ayam bila diapungkan, harga ayam dia jadi kompetitif. Di Johor sampai RM6 sekilo. Betul? Apa silapnya? Silapnya ialah kaedah menyampaikan naratif. Jangan terlalu ikut kita jadi kerajaan, kita pun bagi naratif seolah-olah ni semua orang kerajaan. Kita berpengaruh, bercakap dari sudut perspektif rakyat. Itu saja, sikit dulu saya nak bagi. Yang tidak dia, saya seorang yang cakap. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Azizah. Ya betul, saya nak setuju sebagai seorang yang banyak buang masa di dalam isu, saya sangat setuju. Kita kalah teruk dari segi persepsi, kerana walaupun kita nak buat benda yang baik, kalau tidak disampaikan dengan baik kepada rakyat bawah, tak semua orang baca kita, tak semua orang ada masa untuk tengok. Jadi kita lah ambil peranan yang ada ini, kita buat macam masing-masing, kita sampaikan apa yang berlaku sekarang. Macam kita tengok, bahkan itu dia sangat hebat dari segi jaga twist apa yang kerajaan buat. Contohnya sebagai tadi yang dah sebut tadi, orang mengatakan ada ayam, telur. Bila sampai di rumah, kerajaan kata kerajaan nak bagi harga telur akan melambung tinggi. Adakah benda itu berlaku sebelum ni bila dia buat dari segi harga ayam? Tidak berlaku. Jadi sepatutnya kita ambil peranan, kita lambat kita tempuh sampaikan perkara yang sebenar kepada rakyat. Itu yang kita kalah mesti persepsi lah. Bermain persepsi ni seronok, betul. Yang main kita yang betul-betul kita buat persepsi, kita akan buat film yang video yang lebih jauh. Tapi kesan dia kita tengok lah. Seterusnya kita pergi pula kepada Datuk Ismail, Dr. Ismail. Sebab Datuk ini dulu Datuk Opah kan? Dulu marah betul. Dulu marah boleh. Besar di Masjid Bersih.
Besar dikasih usia Datuk ni laku boleh bertukar lawan presiden lain yang lepas. Okey, baik Datuk. Soalan saya nak tanya kepada Datuk ini, kita sedih tahu kita tak menafikan pengaruh PAS di dalam orang Melayu itu terlalu kuat, sangat hebat. Ini mereka pekam meneliti orang Melayu pada ini. Itu hakikat dari kita terima itu. Jadi kalau dia menafikan perkara itu, jadi sebagai orang bekas kawan Pak besar Majlis Silat pada pandangan Datuk sendiri, apa yang kerajaan patut buat pada pengaruh inilah? Macam mana cara dari segi media sosial, dari segi lapangan, macam mana kita nak kekang, nak tarik orang itu supaya kembali kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Hadi, rakan panel, tuan-tuan perempuan dan kawan sekalian. Pertama saya ucap tahniah kepada pengajar yang mengajukan program pada hari ini, dan data-data itu disimpan dengan baik untuk kita kongsikan sama kita, dan kita like, follow dengan kita pada rakan-rakan kita. Kalau ada 140 orang ini, kita dapat 140 orang follower yang baru, dan ianya perlu dibesarkan lagi untuk mengimani. Sekarang ini mengimani influencer yang sebelah kita dan sebelah sana. Sebab sebelah sana ada lebih dahulu ya sebenarnya. Saya di Kedah, kalau kita tengok influencer di Kedah contohnya, Sanusi seorang betul. Follower dia 1 juta lebih, dan like dia saya ingat sekitar 25 juta macam tu. Dia seorang saja cuba banding dengan keseluruhan menteri kita pun, kita dah kalah dari segitu. Dan ramai lagi budak-budak muda ni, termasuk yang baru kahwin baru ni, yang bapak Western tu, dia 1 juta lebih follower, like dia 20 juta lebih, dan ramai lagi orang yang macam tu. Jadi mereka menguasai, saya rasa dalam, kalau nak kira ratio, mungkin mereka 80% dan kita 20%. Jadi saya rasa ini sangat penting. Balik kepada soalan tadi, yang pertama kefahaman. Saya membesar di Masjid Rusia, tetapi saya dulu daripada boarding school, dan saya mula keluar daripada rumah untuk belajar, dan seawal di boarding school, dan lepas tu masuk universiti, lepas tu pergi ke overseas. Jadi minda saya sudah di banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Walaupun begitu, saya seorang doktor perubatan, masih balik saya daripada overseas, saya masih sama nampak, dan saya masih mendukung obat. Tetapi saya rasa banyak benda yang tak kena dalam pemikiran orang PAS ni, yang sekarang saya nampak PAS ni juga ke arah sebagaimana dia tak jauh beza dengan PSB tadi sebenarnya, tapi dia masih di peringkat yang tidak seteruk tu. Jadi saya rasa usaha kita yang terusan adalah yang pertama, yang telah ada ini mesti difahami betul-betul. Ustaz ni mula memberikan peranan yang sangat besar, mendidik daripada awal. Ini walaupun sudah golongan ini sudah banyak, tetapi pendidikan asalnya sangat-sangat penting. Islamnya bagaimana? Kepelbagaian kaum dan Islam macam mana? Nabi bina negara Islam Madinah macam mana? Jadi yang ini pada asas ini mesti diberi faham kepada keseluruhan masyarakat dalam negara kita, untuk memastikan kefahaman ini juga turun ke bawah, dan pada masa yang sama kefahaman itu mesti ditularkan oleh kita. Kita perlu menguasai media. Media baru yang paling top sekarang adalah TikTok. Tak ada pilihan. Walaupun kami ini dah umur macam ni, tapi juga masih berkarya. Dan saya rasa dalam TikTok ni kita berkarya ikut masing-masing, ikut kebolehan masing-masing. Wan Hadi, dia gaya dia, kita tak boleh ikut dia. Dan kita mesti berkarya, dan ini menjadi sebahagian daripada minat kita. Dan pada masa yang sama kita mesti bina branding kita, sangat penting. Dan akhirnya dengan branding kita itu, kita mampu menjadi pengaruh dari influencer. Dan apabila kita telah berada pada tahap itu, kita mampu untuk alih. Sebab jangan lupa, kalau pada orang Melayu, parti orang Melayu itu ada satu anak, satu pak, yang telah diregister dalam otak orang Melayu ini dua tu je. Hak baru mai kemudian ni, parti yang pelbagai, parti yang bencang dari segi kaum. Jadi sebab tu, kalau ada berlaku sikit tidak cantik dia ambil, dia pindah sana. Tak cantik pak, dia pindah sana. Jadi saya rasa itu pada asasnya. Tetapi pada masa yang sama, kita melihat
perlu kepada perubahan yang sangat mendasar sekarang ni. Itu bagaimana kita melihat kalau tadi dari segi komposisi yang ada sekarang ni telah berubah. Tidak sama macam dulu PN je sampai ke 14. Tetapi setelah itu tidak lagi begitu. Jadi perubahan ini perlu difahami oleh semua orang. Dan pada saya, kalau balik pada soalan tadi adalah kita perlu faham, dan anak-anak muda ini mesti disantuni. Saya ucap tanya untuk Puan Hadi yang saya sentiasa follow. Inilah yang perlu ada dan perlu besarkan lagi. Dan saya yakin anak-anak muda ini dari segi kefahamannya dia tidak mendasar sangat dari segi Islamnya, tetapi dia lebih mengikut kepada pengaruh influencer tadi. Jadi kalau kita berada di posisi itu, orang kita berada di tempat Ustaz Azhar Idrus, orang kita berada di tempat Sanusi, orang kita berada di tempat lain-lain itu, maka yang mengikut yang PAS tadi, yang atas pagar tadi akan bersama dengan kita, insyaAllah. Itu jawapan ini awal saja. Terima kasih. Okay, baik, Datuk. Okay. Sebagai seorang yang tahu macam mana di kalangan orang Melayu ini sokongan itu, jadi kita teruskan lagi dengan sedikit soalan sebenarnya. Hari ini kalau kita tengok ramai yang berani cakap sebenarnya, ramai yang berani ke depan, tapi dari segi keselamatan mereka tidak dijamin. Sebagai contoh, kami dari yang selalu aktif di Indonesia kan banyaklah terima berbagai urutan masyarakat dari segi keselamatan, dari segi undang-undang juga. Okay, jadi hari ini saya tak pasti masing-masing punya mereka, tapi dari segi kita punya ni ada Ustaz. Dari segi bantuan kewangan yang disediakan oleh pihak-pihak mungkin daripada pihak yang menjaga diri kita lah. Sebab kadang pengaruh seperti kita semua kalau kita tak dijaga, tak dibela lah dari segi keselamatan mereka, dari segi undang-undang. Saya rasa dari segi pun tak berani sebenarnya nak ke depan. Kalau dari saya tahu di belakang nak tolong kita macam mana Ustaz? Hari ni ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukan saya jawab tu, bolehlah share sedikit. Yang pertama sekali, kita jangan sentuh perkara yang kita terdedak kepada tindakan undang-undang. Sentuh sebenarnya body shaming orang. Dia undang-undang boleh. Sebab ada yang telah disabitkan kerana dia mengejek. Cuma yang jadi mangsa dia segi mangsa terbawa kan tidak. Dan terlebih segi akhlak lah, baru macam mana dia berbangkang, janganlah kita sentuh, kata dia suruh beri ke dia, janganlah, yang tak sentuh itu tak ada orang kata mileage pun untuk kita kritik gitu kan, itu kita lah. Dan kita ambil tahu tentang undang-undang tadi 3A, ada perkara-perkara yang sensitif. Maksudnya tak semua benda yang kita tahu kita kena cakap pada publik, kena ada tapisan-tapisan. Ada perkara yang sensitif. Jadi itu influencer kena ambil tahu. Dan kena, kalau boleh rapat dengan peguam lah. Kalau peguam, saya bukan peguam, tapi selalu saya refer. Saya selalu refer Dr. Bukan Aleman, peguam sivil dan syar'i, Tuan Isyam Fauzi, itu banyak buat sivil. Jadi kita kena tanya, saya dapat posting yang sebut dalam sebelum post tu, screenshot bagi, boleh? Hati-hati. Sebab perkara yang kita kata ke orang, walaupun tak sebut nama, dia boleh sampaikan sendiri itu. Kalau semua orang dah tahu itu untuk orang tu, boleh sebenarnya. Cuma orang tu nak buat kes ke tidak. Kalau dia ada modal duit banyak, dia upah juga boleh. Jadi perkara-perkara yang kata kita jadi vulnerable, terdedah pada negara kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kerajaan, saya pun tak tahu kerajaan ada cover ke tidak begitu. Cuma sahabat-sahabat yang ada bahawa boleh lah seperti Faizal Rahman ke Syam Fauzi tadi ke tapi lebih baik kita tanya dulu sebelum kita buat. Tanya ini boleh kena cas, boleh didakwa tidak. Peguam kami nasihat yang sepatutnya lah. Itu yang saya boleh
kongsikan untuk impulsif. Okay, baik, sekian. Okey, sebab Ustaz, sebab hari ni macam saya cerita tadi lah, ramai yang bila kita jumpa kawan-kawan kat luar ni, mereka puji Mami ni kita tak takut kena saman kan, tak takut kena masuk lokap, tak takut itu, tak takut ini. Sebab mereka tahu hakikatnya kita ni kadang-kadang rasa bersendirian. Kita macam lone fighter, kita lawan seorang tidak ada dahan untuk kita membawa. Andai kata apa-apa kan, kita kita boleh bincangkan dia lah, apa cara untuk kita bagi sedikit protection lah, sedikit orang kata sekurangnya rakan-rakan kita ada lah rasa selamat sikit untuk bercakap. Sebab kita hari ini kerajaan tidak sama dengan situasi sebelum ni yang kita anggap ini kita jadi kerajaan. Baik, seterusnya saya berterima permintaan untuk saya tanyakan soalan terus mengenai situasi politik semasa hari ini. Hari ini kita tengok dalam kerajaan Paduan tak ada masalah masuk dari segi media sosialnya, hubungan antara pimpinan surat ketua yang kita tahu dari presiden ke bawah ini baik. Cuma ada soalan-soalan sedikit tidak pasang hati lah dari segi pemuda. Di pihak pemuda saya tidak pasti, saya tidak berada di dalam pemuda. Cuma saya mengambil itu rapat lah sedikit pembahasan antara, bukan pembahasan, serang pemegang di antara pemuda. Cuma saya nak tanya Dr. Azizan sebagai wakil daripada jawaban wakil daripada Amrozi mengenai situasi itu pemuda UMNO ini yang pada saya sendiri pun dia bukan dalam kategori lantang sebenarnya. Maaf saya tak mahu kawan UMNO ini, tapi pada saya Dr. Akmal hari ini pimpinan UMNO perlu buat sesuatu, perlu beritahu sampai kepada Dr. Akmal ada cara yang lebih baik sebenarnya untuk Dr. Akmal tarik beliau kembali. Saya tahu bermain strategi yang paling ampuh, kita serang artis DAP, kita akan dapat sokongan dari orang lain. Itu tidak nafikan, memang paling ampuh hari ini, terbukti berkesan. Cuma itu juga kena fikir, hari ini kita perlukan sokongan semua kaum. Kita tidak boleh membentuk kerajaan tanpa sokongan daripada kaum-kaum lain. Itu di mahkota saya dimaklumkan ada kebimbangan dari segi pimpinan, undi daripada orang Cina itu, kaum Cina kepada UMNO Nasional agak kurang. Ada yang tak nak mengundi. Sebab apa? Sebab faktor ketua muda UMNO banyak melakukan statement yang panas di luar. Dari segi kita timur, kita tahu kita banyak sebenarnya banyak simpan, banyak geram lah. Tapi kita fikirkan hadapan kita dapat ini. Kita nak tanya kepada Datuk lah soalan saya. Dari segi pihak UMNO sendiri, macam mana pihak UMNO tengok apa yang dilakukan oleh Datuk Akmal pada hari ini? Adakah menjadi strategi yang memang diketahui oleh pihak atas ataupun kerajaan sudah berada di luar kawalan atau sebagainya? Boleh Ini soalan mau sebenarnya. Tapi saya nak bagi tahu lah dekat sini ini strategi berpolitik individu dan segala tindak tanduk mana-mana pihak dalam parti yang mengeluarkan apa-apa juga kenyataan dan pandangan yang tidak selaras dengan parti akan dianggap sebagai pandangan individu. Dan itu jugalah yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi. Tak timbul isu kerana itu adalah pandangan peribadi dan bukan stand parti. Tetapi kita faham ia boleh meningkatkan suhu politik. Dan di sinilah tadi semua pihak ini bukan takluk kepada mana-mana individu, tetapi untuk kerajaan perpaduan ini survive, kita perlu faham kita berlawan puluhan tahun, bergasak macam nak gerak sampai Perdana Menteri yang pertama dimasukkan ke dalam penjara pun daripada UMNO. Sampai ke tahap itu kesan dia. Untuk kerajaan ini survive, kita perlu observe dan kita perlu faham. Kita datang daripada parti yang berlainan ideologi. Ideologi yang satu ke kiri, far left, far right, center. Jadi setiap orang sebelum membuat apa-apa juga pernyataan atau pandangan perlu fikirkan kesan, the consequences. Kalau tidak dari sudut perundangan, kena faham dari sudut politik.
Dan kalau dah ambil judgement daripada sudut perundangan dan politik, kena tengok pula nanti besok you nak bertanding, tak ada satu kawasan yang tak ada kaum-kaum lain. Betul? Kecuali macam di Kelantan, Terengganu memang highly dominant orang Melayu, then okay, you main sentimen orang Melayu kat situ. Tapi kalau you bertanding besok di DUN ataupun even worse, bila you bertanding di peringkat parlimen in which jumlah pengundi bukan Melayu tinggi di situ, di situlah nanti you akan faham betapa perit dan sakitnya. Tetapi saya nak bagi tahu pada semua, isu retorik kaum ni, rakyat saya rasa dah mula faham, rakyat dah sedar, rakyat dah mula matang. Kalau kita tengok, kalaulah isu, saya dah cakap dengan kawan-kawan dalam media perpaduan, di Kerajaan Perpaduan kita ada sekretariat media perpaduan. 3 minggu sebelum penamaan calon, saya dah bagi tahu bahawa saya menjangkakan akan ada satu isu yang begitu tajam yang akan dimainkan. Betul? Tiba-tiba isu sijil halal. Sijil halal ni sebenarnya diletupkan bukan oleh Teresa Kok ataupun Dr. Akmal. Diumumkan oleh menteri. Bila dah jadi isu besar, menteri itu pun kita tengok dah lari masuk gua. Tinggallah orang-orang politik yang boleh bermain isu. Dan isu ni kita tahu isu ni adalah isu yang sangat tajam. Jadi alhamdulillah dari segi social eksperimen, kalau kita tengok apa yang berlaku di Mahkota. Berlaku di Mahkota, rakyat di situ sudah pun faham, dan kita nampak di kawasan marginal, di mana kawasan campuran itu agak balance, mereka boleh berfikir secara rasional. Kenapa mereka fikir secara rasional? Kerana ada orang macam tuan-tuan, ada orang macam semua pempengaruh yang bagi pandangan, bagi pendapat, memberi penjelasan. Kita ucap terima kasih. Kerana akhirnya rakyat di Mahkota dia tak peduli kau nak bergaduh pasal isu bobrok ni, isu yang puluhan tahun dimain, dia tu lantak kau. Betul? Akhirnya Barisan Nasional yang mewakili Kerajaan Perpaduan menang dengan 20,000 undi. PDM Dorset, itu kawasan Cina, bagi undi kepada BN. Tak pernah dia bagi undi kepada BN. PDM Bandar Tengah tak pernah langsung bagi undi kepada BN. Dia bagi kepada BN. Ini satu isyarat kepada orang politik, jangan bodoh mempermainkan isu-isu yang kamu rasa isu ni retorik boleh menaikkan suhu politik untuk kamu punya populariti. Kerana rakyat sudah faham, rakyat sudah cerdik. Akhirnya keputusan kita dapat bagi pihak Kerajaan Perpaduan. Cantik tak? Cantik. Hari ni menyesal tak? Siapa-siapa yang main isu ni menyesal kerana tak pasal-pasal berhadapan dengan tuntutan saman fitnah. Bila dah jadi tuntutan ni, ada parti-parti nak tolong. Saya tak tahu lah kalau ada parti nak tolong. Kalau tuan-tuan commit offence dalam di bawah section 233 ataupun di bawah 41 Akta Hasutan, nobody will help you. Saya nak bagi tahu, dalam kita berpolitik dan dalam kita berjuang, hati-hati. Hati-hati kerana bila jadi hal, you will be alone. Jangan beria sangat. Jangan beria sangat. Saya tengok ramai kawan-kawan yang turun naik mahkamah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan komit di bawah section 41 Akta Hasutan untuk dia rakam kenyataan, dia akan hantar satu pasukan, dia akan tangkap you. Itu di bawah section 41. Kalau section lain 233 je, dia boleh cek, sila datang ke balai, kita nak rakam keterangan. But the moment you kena charge bawah 41, dia tangkap, buat balik. Kalau dia nak reman, dia reman. Kalau tak, lepas 24 jam dia bebas. You will be alone by yourself. Hati-hati. Jadi saya tengok ada Taufik ada belakang, saya nampak Harun ni, adik-adik saya yang aktif. So bagus kerana ada anak-anak muda yang bangun mempertahankan kerajaan. Tetapi hati-hati juga dalam kita berpolitik, kerana kesan dia besok bukan hanya kepada kita rasa kita dah mewakili parti, kita rasa kita dah mewakili rakyat terbesar, tetapi berapa ramai saya yang tak suka, yang suka nampak kita hidup. Tapi bila kau kena lah seorang-seorang. Jadi kena hati-hati. Jadi pada saya overall,
always berpegang kepada fakta. Kita duduk di sini daripada dunia yang berbeza-beza. Saya dari UMNO, Barisan Nasional, Ali daripada PH, kawan-kawan daripada Amanah. Kita dulu datang daripada dunia yang berbeza. Ini duduk bersama. Pertama, jaga mulut. Kedua, kita kena faham macam mana nak bekerja. Alright, so itu dia sahabat semua, satu pandangan ya daripada panel yang begitu